Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Tajuk pembelajaran kita hari ini ialah imbuhan awalan. Pertama sekali kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan imbuhan. Imbuhan ialah satu proses menghasilkan perkataan baru, di mana setiap perkataan yang diimbuhkan itu mesti ada kata dasar. Kata dasar ini ialah boleh kita katakan sebagai perkataan asal. Contohnya perkataan mencuri. Kata dasar dia ialah curi. Jadi ditambahkan imbuhan men. Dia jadi mencuri. Itu kata dasar dia. Ataupun contoh lain, memotong. Kata dasar dia ataupun perkataan asal dia ialah potong. Kemudian ditambahkan imbuhan mem. Jadilah dia memotong. Jadi kata dasar ni kita boleh katakan perkataan yang ada makna dan boleh berdiri sendiri. Kemudian kita lihat pula apakah jenis-jenis imbuhannya. Pertama ialah imbuhan awalan. Kedua, imbuhan akhiran. Ketiga, imbuhan apitan. Dan keempat, imbuhan sisipan. Tapi dalam pembelajaran hari ini kita akan lihat imbuhan awalan sahaja. Maksud imbuhan awalan ialah imbuhan yang diletakkan pada awal perkataan, pada pangkal perkataan. Contoh imbuhan awalan ialah me, mem, men, meng, menge, dan ber. Dan ada lain lagi lah. Contoh imbuhan awalan seperti yang saya sebutkan di atas tadi ialah contoh lainnya awalan ter. T-E-R, ter. Jadi ada dua bentuk imbuhan awalan ter. Yang pertama ter, T-E-R, dan yang kedua T-E, ter. Ada dua jenis. Untuk imbuhan awalan ter, kita boleh gunakan kepada semua kata dasar kecuali yang berhuruf awalan R. Contohnya silap. Kata dasar dia silap. Jadi bila kita tambah imbuhan awalan ter, dia akan jadi tersilap. T-E-R, ter. S-I-C-L-A-P, lap. Tersilap. Ataupun kata dasar dia tarik. Bila kita tambah imbuhan ter, dia akan jadi tertarik. T-E-R, ter. T-E-T-A, R-I-K, tertarik. Tapi kalau kata dasar dia bermula dengan R, contohnya rakam, kita tidak boleh gunakan imbuhan awalan ter, T-E-R. Kita tak boleh hija dia, kita tak boleh eja perkataan dia, T-E-R, ter, R-A, K-A-M, kam. Jadi di situ sudah ada dua R. Itu sebab kalau kata dasar dia bermula dengan huruf R, imbuhan ter tidak boleh digunakan.
imbuhan ter, ti ter, ya, boleh digunakan untuk semua kata dasar yang bermula hurufnya dengan art. Contohnya rancang. Jadi bila ditambah imbuhan ter, dia jadi terancang. Rasa. Jadi awal huruf dia ialah art. Bila ditambah imbuhan ter, dia akan jadi terasa. Ter, R-E-R-A, S-E-S-A, terasa. Rendam. Jadi terendam. Ter, R-E-N, rem, D-A-M, dam, terendam. Kita tak boleh hija dia T-E-R, ter. Dah susah nak hija. Jadi kalau kita lihat penggunaan imbuhan awalan ter ni, contohnya terjatuh, tersepak, ini adalah satu perbuatan yang tidak sengaja. Jadi imbuhan awalan ter ni, salah satu fungsi dia ialah untuk menunjukkan perbuatan yang tidak sengaja. Tertarik, terambil, ter, jadi tak sengaja, tidak sengaja lah. Kemudian yang kedua, menunjukkan keupayaan ataupun kesanggupan. Contoh perbuatan yang menggunakan, yang menunjukkan perbuatan yang tidak sengaja, saya terangkat bakul-bakul yang salah. Jadi saya terangkat maksud dia tidak sengaja mengangkat bakul-bakul tersebutlah. Azhar terbuang minuman kegemarannya. Jadi Azhar tidak sengaja membuang minuman kegemarannya. Baiklah murid-murid, sekarang cuba kita lihat penggunaan imbuhan ter dalam latihan yang diberi ini. Jadi murid-murid cuba pilih jawapan yang betul untuk diisikan ke tempat kosong di bawah. Yang pertama, Safia kosong di atas lantai kerana kepenatan. Jawapannya ialah Safia terbaring di atas lantai kerana kepenatan. Jadi imbuhan yang digunakan tadi ataupun perkataan yang betul ialah terbaring, menggunakan imbuhan ter. Kata dasar dia ialah baring. Jadi bila diletak imbuhan ter, dia jadi terbaring. Okey, yang kedua, lori yang dipandu dengan laju itu kosong ke dalam longkang. Jawapannya ialah terjunam. Lori yang dipandu dengan laju itu terjunam ke dalam longkang. Kata dasar dia ialah junam. Junam. Junam tu maksud dia jatuh lah. Dia jatuh. Biasanya ke dalam tempat yang dalam. Ketiga, oleh kerana terlalu letih, penumpang itu kosong di dalam bas. Jawapannya ialah tertidur. Kata dasar dia ialah tidur. Bila diletakkan imbuhan ter, dia jadi tertidur. Keempat, jeritan yang kuat menyebabkan dia kosong daripada tidur. Terjaga. Terjaga. Kata dasar dia ialah jaga.
5. Dahinya bengkak kerana kosong pada bucu meja itu tadi. Jawapannya ialah terhantuk. Dahinya bengkak kerana terhantuk pada bucu meja itu tadi. Kata dasar dia ialah hantuk. Ya, hantuk. H-A-N, T-U-K, hantuk. Keenam, hutang sebanyak RM5,000 itu tidak kosong olehnya. Jadi jawapannya ialah tidak terbayar. Ya, tidak terbayar. Maksudnya tidak dapat dibayar. Kata dasar dia ialah bayar. 7. Kanak-kanak tentu tidak kosong beg yang diisikan dengan buku yang tebal. Jadi jawabannya ialah tidak terangkat. Ya, tidak dapat mengangkatlah, tidak terangkat. Kata dasar dia ialah angkat. Ya, imbuhan yang digunakan ialah ter. Dan yang ke-8 ialah kosongkah kamu soalan yang sukar ini? Jawabannya ialah terjawab. Terjawabkah kamu soalan yang sukar ini? Kata dasar dia ialah jawab. Dan imbuhan yang digunakan ialah imbuhan ter. Baiklah murid-murid. Imbuhan kedua yang kita nak lihat hari ini ialah imbuhan men. Jadi imbuhan men ini terdiri daripada pertama me. Yang kedua mem, mem. Yang ketiga men, men. Yang keempat menge, menge. Dan yang akhir kali meng, meng. Biasanya imbuhan me ni digunakan untuk menunjukkan sesuatu perkataan melakukan sesuatu ataupun membuat sesuatu. Contohnya kata dasar dia pancing. Jadi memancing. Jadi memancing itu ialah satu perbuatan, ya, ataupun melakukanlah, ya, tendang. Ya, bila diletakkan imbuhan me, dia jadi menendang. Ya, masak. Kata dasar dia masak. Jadi memasak ialah perbuatan. Kemudian cuci, kata dasar dia. Ya, bila diletakkan imbuhan me, dia jadi mencuci. Telefon, menelefon. Jadi perkataan yang diletakkan imbuhan me menunjukkan satu perbuatan, ya, ataupun perlakuan. Baik, coba kita lihat latihan untuk menerangkan penggunaan imbuhan me dalam petikan di bawah. Jadi kita letakkan imbuhan me yang sesuai dengan perkataan yang dihitamkan itu. Okey. Polis berjaya tangkap 2 orang rakyat asing. Kata dasar dia ialah tangkap. Jadi bila kita letakkan imbuhan me, dia akan jadi menangkap. Jadi polis telah berjaya menangkap 2 orang rakyat asing. Kemudian turut polis mereka diberkas. Jadi perkataan kata dasar yang dihitamkan itu adalah turut. Kalau turut polis, jadi ayat itu tidak sesuai.
Bila diletakkan imbuhan me, dia jadi menurut. Menurut polis, mereka diberkas ketika cuba rompak. Jadi rompak dia akan menjadi merompak. Sebuah kedai emas malam tadi. Encik Ahmad, pemilik kedai emas itu beritahu. Dia akan jadi memberitahu. Encik Ahmad, pemilik kedai emas itu memberitahu bahawa beliau menyedari kedainya dimasuki pencuri apabila alat pencegah kecurian berbunyi. Dia dengan segera telefon balai polis yang berdekatan. Jadi dia dengan segera menelefon balai polis yang berdekatan. Pegawai polis yang sedang ronda di kawasan itu dengan segera bergegas ke tempat kejadian. Jadi kata dasar yang dihitamkan itu ialah ronda. Maka bila diletakkan imbuhan me, dia jadi meronda. Barulah ayat itu betul. Pegawai polis yang sedang meronda. Kemudian mereka kepung di sekitar kedai itu. Jadi kataannya yang betul ialah mereka mengepung di sekitar kedai itu. Pihak polis terpaksa tembak. Tembak itu bila diletakkan imbuhan me, dia jadi menembak. Pihak polis terpaksa menembak kedua-dua perompak tersebut kerana mereka berkelakuan ganas. Akhirnya polis gari tangan mereka dan heret mereka ke penjara. Jadi perkataan gari itu bila diletakkan imbuhan me, dia jadi menggari. Menggari. Dan heret itu, kata dasar dia heret, bila diletakkan imbuhan me, dia jadi mengheret. Jadi imbuhan dia men, M-E-N-G-H-E-R-E-T, mengheret. Sekarang kita lihat pula penggunaan imbuhan awalan ke. Imbuhan awalan ke ini terdiri pada ke untuk digunakan pada kata nama, dan imbuhan ke juga digunakan untuk kata bilangan, untuk menunjukkan bilangan. Contoh imbuhan ke yang digunakan pada kata nama ialah contohnya tua. Tua. Jadi bila diletakkan imbuhan ke, dia jadi ketua. Contohnya Faiz merupakan ketua kumpulan kompang di kampungnya. Kemudian kata nama hendak. Bila diletakkan imbuhan ke, dia jadi kehendak. Kehendak itu kemahuan. Contoh ayat dia, murid tahun 2 gemilang harus mengikut kehendak Cikgu Ahmad dalam membuat tugasan. Bila kita sebut bilangan, ianya akan melibatkan nombor, angka, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Jadi bila diletakkan imbuhan ke dalam kata bilangan, contohnya kata dasar dia 3, jadi dia akan jadi ketiga. Contoh ayat dia, Ali mendapat tempat ketiga dalam pertandingan melukis. Kalau kata dasar dia 5, kata bilangan dia 5, letakkan imbuhan ke, dia jadi ke-5.
tempat kelima lah tu. Arina merupakan anak kelima dalam adik-beradiknya. Itu penggunaan imbuhan ke dalam kata bilangan. Sekarang kita lihat pula penggunaan imbuhan awalan be, bel, dan ber. Ya, kalau be, ya, digunakan untuk kata dasar yang mempunyai huruf awalan dia ar. Contohnya rasa, ya, kata dasar dia rasa, era, ar, awal dia rasa. Kan? Jadi dia akan menjadi berasa. Jadi imbuhannya be lah. Be sambung dengan perkataan rasa, dia jadi berasa. Ya, runding, dia jadi berunding. Rehat, dia jadi berehat. Kalau imbuhan awalan bel, 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 hanya digunakan untuk kata dasar ajar. Contohnya, ya. Jadi kata dasar dia ajar, bila letak imbuhan bel, dia jadi belajar. B-E-L-E-L-A-J-E-R, jar, belajar. Dan yang akhir sekali ber, B-E-R, ber, ya, digunakan untuk semua kata dasar kecuali perkataan yang mempunyai huruf awal ar. Contohnya cakap, jadi bercakap. Jumpa, berjumpa. Lari, berlari. Okey. Kalau kata dasar dia ar, tak boleh guna imbuhan ber. Contohnya rasa. Jadi kita tak boleh letak ber, ber, ar, era, asa. Jadi di situ sudah ada dua ar. Jadi salah. Okey. Imbuhan ber boleh digunakan untuk ataupun boleh digunakan pada kata nama, kata kerja, kata adjektif, ataupun kata sifat, dan juga kata tugas. Ya, di sini cuba lihat contoh-contoh penggunaan imbuhan ber dalam kata nama. Contohnya baju jadi berbaju, kasut jadi berkasut, basikal jadi berbasikal. Kalau kata kerja lari, dia jadi berlari. Cakap, bercakap. Kalau kata adjektif sedih, dia jadi bersedih. Kata tugas oleh, dia jadi beroleh. Ataupun mendapatlah. Jika kata dasar dia bermula dengan huruf R, kita mesti menggunakan imbuhan be. Contohnya, kata dasar dia racun. Ya. Jadi perkataan itu bermula dengan huruf R, racun, R. Jadi kita gunakan be, ya, beracun. Raja jadi beraja, rumput jadi berumput.
renang jadi berenang, rendam jadi berendam, serta jadi beserta. Kita tak boleh kata berserta. Ya, kalau berserta salah. Kerja bekerja, bukan berkerja. Jadi imbuhan awalan dia ialah be. Dalam murid, dalam latihan seterusnya ini, cuba kita camkan ataupun kenal pasti perkataan mana yang perlu diletakkan imbuhan awalan ber. Okey, ayat nombor 1. Hasan sedang cakap dengan gadis itu. Jadi perkataan yang perlu dibubuh awalan ber ialah cakap. Dia akan jadi bercakap. Kedua, guru besar ucap dalam perhimpunan itu. Perkataan yang perlu diletakkan imbuhan awalan ber ialah ucap. Dia akan jadi berucap. 3. Siti sarapan dengan ibu bapanya. Jadi perkataan yang perlu diletakkan imbuhan awalan ber ialah sarapan. Dia akan jadi bersarapan. 4. Rosli dan Manan gaduh di padang sekolah. Perkataan dia ialah gaduh akan jadi bergaduh. Kami lima akan menyertai pertandingan itu. Kami 5. Jadi ayat tu tak sedap ataupun tak sesuai. Jadi kami berlima. Jadi perkataan 5 itu perlu diletakkan imbuhan awalan ber. Keenam, pada tahun ini saya akan usia 10 tahun. Usia ni umur. Maksud dia perlu diletakkan imbuhan awalan ber pada usia, berusia, berumur. 7. Sudahkah kamu sedia untuk menghadapi ujian ini? Perkataan yang perlu ditambahkan imbuhan awalan ber ialah sedia. Dia akan jadi bersedia. Dan akhir sekali, dia lari dengan cepat kerana dikejar oleh anjing liar. Jadi perkataan dia yang perlu ditambahkan imbuhan awalan ber ialah lari. Dia akan jadi berlari. Untuk kerja rumah, jadi murid-murid salin latihan ini ke dalam buku tulis bahasa Melayu. Tulis dalam buku bahasa Melayu, buku tulis bahasa Melayu. Jadi isi tempat kosong dengan perkataan berimbuhan yang sesuai. Ya. Jadi sekian, terima kasih.